Assalamualaikum, hai. Kembali lagi menonton video Cikgu Syakirin pada hari ini. Okey, baiklah. Objektif pembelajaran hari ini, selepas menonton video ini, anda harus pastikan anda dapat menguasai topik. Yang pertama, ayat aktif, ayat pasif, seterusnya kata ganti nama diri, dan yang terakhir anda pasti boleh tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif dan juga sebaliknya. Baiklah, ayat aktif. Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek sebagai unsur atau perkara yang diterangkan. Apa itu ya? Baiklah, kita lihat contoh ayat. Mereka sedang membersihkan kawasan surau secara gotong royong. Baiklah, mereka merupakan subjek. Itulah yang dikatakan dengan ayat aktif yang merupakan ayat yang mengutamakan subjek sebagai unsur atau perkara yang diterangkan. Dalam ayat ini, mereka merupakan subjek dan mereka inilah merupakan perkara yang diterangkan. Setiap perkataan anda semua perlu kena pasti. Contohnya dalam ayat tadi, subjek merupakan mereka, kata bantu sedang, kata kerja membersihkan, objek kawasan surau, keterangan secara bergotong royong. Baiklah, kita lihat lebih banyak lagi contoh. Okey, contoh-contoh yang anda boleh lihat dalam jadual ini, Cikgu Syakirin sudah asingkan mengikut kategori kata. Okey, yang pertama subjek, kotak yang kedua kata bantu, kata kerja, objek dan yang terakhir ialah keterangan. Contoh ayat, kami belum menyiapkan tugasan itu kerana kesuntukan masa. Kami adalah subjek, kata bantu belum, kata kerja dalam ayat ini menyiapkan, objek tugasan itu, keterangan kerana kesuntukan masa. Ayat yang kedua, saya pernah merasai pengalaman manis ketika memperoleh tempat pertama dalam pertandingan pidato. Ayat yang ketiga, Alia perlu menyertai perkhemahan ini bagi meningkatkan keyakinan diri. Dan ayat yang terakhir, pihak kerajaan akan memperketatkan undang-undang demi kesejahteraan sejagat. Baiklah, dalam ayat ini, cikgu berikan dua jenis kata ganti nama diri. Yang pertama, kata ganti nama diri pertama iaitu kami dan saya. Dan seterusnya kata ganti nama diri ketiga iaitu Alia dan juga pihak kerajaan. Baiklah, kita lihat pula ayat pasif. Teknik untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif, anda perlu ingat. Kena pasti dahulu subjek, kata bantu, kata kerja, objek dan keterangan. Serta tentukan subjek sama ada terdiri daripada kata ganti nama diri pertama, kedua atau ketiga. Jika kata ganti nama diri pertama atau kedua, baiklah sekiranya anda memperoleh soalan yang menggunakan kata ganti nama diri pertama atau kedua sebagai subjek, anda perlu ingat kata kerja perlu digugurkan atau dibuang imbuhan awalan, tetapi imbuhan akhiran dikekalkan. Bagaimana ya? Baiklah, Cikgu Syakirin tunjukkan dengan lebih jelas supaya anda dapat memahami tentang perkara ini. Gunakan formula ini. Contoh ayat aktif, kami belum menyiapkan tugasan itu kerana kesuntukan masa. Formula yang perlu anda ingat apabila ayat aktif perlu dipasifkan sekiranya menggunakan kata ganti nama diri pertama, objek, kata bantu, subjek, kata kerja dan last sekali dan yang terakhir adalah keterangan. Objek dalam ayat ini, tugasan itu, kata bantu belum, subjek kami, kata kerja siapkan, keterangan kerana kesuntukan masa. Baiklah, dalam ayat ini yang berubahnya adalah kedudukan, objek dan juga kata kerja anda perlu gugurkan imbuhan
tapi anda kekalkan akhiran kan. Okey, dan terbentuklah siapkan. Tugasan itu belum kami siapkan kerana kesuntukan masa. Mudah betul? Baiklah, kita lihat yang seterusnya. Ayat aktif 2, saya pernah merasai pengalaman manis ketika mendapat tempat pertama dalam pertandingan pidato. Kedudukan ataupun formula yang sama, pengalaman manis pernah saya rasai ketika mendapat tempat pertama dalam pidato. Akhiran dalam kata kerja kita gugurkan atau buangkan jadi rasai. So, pengalaman manis pernah saya rasai ketika mendapat tempat pertama dalam pertandingan pidato. Baiklah, sekiranya soalan yang anda peroleh adalah tentang kata ganti nama diri ketiga, kata kerja perlu ditukar imbuhan awalan menjadi di dan ditambah perkataan oleh. Jika ada imbuhan akhiran, kekalkan. Baiklah, yang tadi pertama dan juga kedua, kita perlu gugur atau buangkan imbuhan awalan. Tetapi bagi kata ganti nama diri ketiga, kita tukarkan menjadi imbuhan di dan tambah perkataan oleh. Imbuhan akhiran sama, kita kekalkan. Formula yang anda boleh gunakan: objek, kata bantu, kata kerja, subjek, keterangan. Contoh, perkhemahan ini perlu disertai oleh Alia bagi meningkatkan keyakinan diri. Ayat yang kedua, undang-undang jalan raya akan diperketatkan oleh pihak kerajaan demi kesejahteraan sejagat. Baiklah, apa perbezaannya antara formula apabila menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua serta kata ganti nama diri yang ketiga? Baiklah, kita lihat seterusnya. Perbezaan apabila ayat aktif yang anda perlu pasifkan menggunakan kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga. Baiklah, lihat dalam jadual ini. Perbezaannya adalah kedudukan. Yang pertama, sekiranya menggunakan kata ganti diri ketiga, kata kerja ditambah dengan perkataan oleh dan kedudukan subjek pada jadual ataupun baris yang keempat. Jadi, perkhemahan ini perlu disertai oleh Alia bagi meningkatkan keyakinan diri. Tetapi bagi kata ganti diri pertama dan kedua, subjeknya berada pada yang ketiga dan kata kerja pada bahagian yang keempat. Tugasan itu belum kami siapkan kerana kesuntukan masa. Objek dan kata bantu kedudukannya statik, tetapi yang berbezanya tentang kata ganti nama diri ketiga dan juga pertama serta kedua, bezanya adalah kedudukan antara subjek dan juga kata kerja. Baiklah, cikgu harap anda dapat memahami topik pada hari ini dan rajin-rajinkan buat latihan supaya anda betul-betul menguasai topik ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.